Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar perutusan tahniah kepada Republik Rakyat China yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan Negara Brunei Darussalam melalui rakaman video. Dalam perutusan tahniah tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengucapkan setinggi tahniah kepada Kerajaan Republik Rakyat China atas pelancaran 2021 ASEAN-China Year of Sustainable Development Cooperation serta ulang tahun ke-30 hubungan diplomatik Brunei dan China dan semua projek serta program akan dilaksanakan di bawah kerjasama ini. Perutusan tahniah tersebut telah disampaikan melalui rakaman video pada acara berkenaan yang diadakan secara fizikal di Beijing, Republik Rakyat China. Acara ini dipengerusikan oleh Republik Rakyat China dan Negara Brunei Darussalam telah diberi penghormatan untuk menjadi tuan rumah bersama bagi acara tersebut yang juga menandakan titik permulaan aktiviti berkaitan di masa akan datang. Di samping memperingati ulang tahun ke-30 hubungan dialog ASEAN-China. Dalam majlis itu juga Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi juga diberi penghormatan untuk menyampaikan ucapan alu-aluan yang dibacakan menerusi rakaman video oleh Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Dalam ucapannya, Berhormat Datuk menekankan akan kepentingan dalam memperkasakan usaha rantau ASEAN dan rakan-rakan dialog dengan strategi yang dapat dilaksanakan untuk mencapai pembangunan lestari melalui persefahaman dan kerjasama yang lebih mendalam. Yang Berhormat Datuk juga menambah bahawa beberapa usaha sedang dan telah diungkayahkan yang melibatkan rantau ASEAN secara amnya ke arah mencapai pembangunan lestari. Bagi negara Brunei Darussalam sahaja, usaha tersebut merangkumi perancangan dan pelaksanaan tindakan jangka masa sederhana dan panjang, antaranya Digital Economy Master Plan 2025, National Economic Blueprint 2021, National Climate Change Policy dan the National Biodiversity Strategies and Action Plans NBSAP. Majlis perasmian sehari itu mengumpulkan para peserta dan perwakilan dari Republik Rakyat China, Sekretariat ASEAN dan juga kedutaan negara-negara anggota ASEAN. Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Hadir yang berhormat Pihin Datuk Lala Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua dan Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad Pemerintah ABDB. Bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Major Arifin bin Ahmed alias Hamid, Penolong Ketua Jabatan Agama ABDB. Majlis tahlil yang diadakan di Kubah Makan Diraja adalah sempena sambutan hari ulang tahun Jubli Intan ABDB. Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Bersama Fasilitasi Perdagangan ASEAN ATF-JCC kali ke-20 diadakan secara persidangan video selama 2 hari berakhir kemarin. Persidangan berlangsung di Kementerian Keuangan dan Ekonomi. Mesyuarat dipengerusikan oleh Dr. Haji Amir Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi di Kementerian Keuangan dan Ekonomi selaku pengerusi ATF-JCC bagi tahun 2021. Berikutan mesyuarat ATF-JCC kali pertama pada bulan Januari lalu, mesyuarat kali ini turut membincangkan mengenai dengan status terkini bagi ASEAN Work Programme on Trade Facilitation termasuk perkembangan pelaksanaan pelan tindakan di bawah ASEAN Comprehensive Recovery Framework ACRF, program kerja dan keutamaan memudah cara perdagangan ASEAN bagi tahun 2021 dan Non-Tariff Measures Cost Effectiveness Toolkit NTM Toolkit. Konsultasi bersama Majlis Perniagaan yang berkaitan dan rakan-rakan bantuan teknikal juga diadakan. Mesyuarat juga telah pun mengesahkan NTM Toolkit iaitu salah satu hasil keutamaan ekonomi bagi negara Brunei Darussalam sebagai pengerusi ASEAN 2021.
Mesyuarat dihadiri oleh wakil-wakil daripada negara-negara anggota ASEAN serta pengerusi atau wakil daripada badan-badan sektoral ASEAN yang berkaitan. 7 kes aktif COVID-19 masih mendapatkan rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan 2 kes disahkan sembuh. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam juga memaklumkan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan kemarin. Sementara itu jumlah keseluruhan kes di negara ini 241 kes dengan kes yang sembuh 231. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 100 kes. $652 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 18,923 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 559 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 127,823 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sementara itu, Kementerian Kesihatan dalam siaran medianya menyatakan mengenai pengembalian semula penggunaan aplikasi dan perkhidmatan BruHealth. Walau bagaimanapun, semua premis perniagaan dinasihatkan untuk menggunakan kod QR BruHealth dan terus menggunakan buku log bagi mereka yang tidak dapat menggunakan aplikasi BruHealth. Bagi pengguna-pengguna yang telah membuat tempahan perjanjian di klinik-klinik kesihatan dan pusat-pusat kesihatan menggunakan aplikasi BruHealth diminta untuk membuat tempahan sekali lagi. Maklumat lanjut hubungi talian Darussalam 123 pada bila-bila masa dan talian nasihat kesihatan 148 semasa waktu pejabat. Pesta Pengguna kali ke-25 mendapat sambutan yang menggalakkan sejak ia dirasmikan pada Rabu lalu. Pesta yang bertemakan Local Edition atau edisi tempatan berlangsung di Dewan Bridex Cerudong. Pesta menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan secara langsung kepada para pengguna dan pengunjung ini dilihat sebagai platform yang bersesuaian dalam mempromosikan perusahaan kecil dan sederhana. Pesta Pengguna yang diadakan sehingga esok dibukakan bagi kunjungan orang ramai bermula dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Alhamdulillah selama 3 hari menyertai Consumer Fair, pelanggan biasa kami ada kemari untuk menanyakan produk dan juga ada kesemua yang baru juga. During Consumer Fair yang ke-25 ini, kami banyak menawarkan promotion, especially home financing, personal financing, aspirasi dan banyak lagi untuk para pengunjung yang datang. Alhamdulillah banyak sambutan, banyak customer-customer mengagar ke Consumer Fair dan banyak customer baru juga. Alhamdulillah sepanjang kami 3 hari di sini, sambutan agak sangat menggalakkan. So far dari pagi ke petang ke malam. Sempena Jubli Intan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ke-60 tahun, Jabatan Perkhidmatan Pos akan mengeluarkan stem kenang-kenangan pada hari Isnin 31 Mei 2021. Sehubungan itu, para pengumpul dan penggemar stem dialu-alukan untuk berkunjung ke 8 buah cawangan pejabat pos seluruh daerah bagi mendapatkan surat rasmi hari pertama dan stem yang dijual di kaunter-kaunter cawangan pos di Galeri Stem, Pejabat Pos Bandar Seri Begawan, Pejabat Pos Pusat Memproses Mel dan Bungkusan, Pejabat Pos Muara, Pejabat Pos Sengkurung, Pejabat Pos Tutong, Pejabat Pos Seria, Pejabat Pos Mumong, Kuala Belait dan Pejabat Pos Bangar Daerah Temburong. Penjualan keluaran stem kenang-kenangan akan dibuka bermula pukul 11 pagi hingga 3 petang.